Selamat sejahtera. Mari kita belajar pembinaan garis seperti yang saya tulis di sini ya. Okey, alat yang kita perlukan: pembaris, pemadam, pensel dengan jangka lukis. Kalau awak ada jangka sudut pun boleh keluarkan untuk semak jawapan nanti. Okey, kalau tak ada tak apa. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan untuk jangka lukis awak ni, bagi sesiapa yang mechanical pencil yang macam saya, tak ada masalah. Bagi sesiapa yang perlu masukkan pensel sendiri, pastikan awak asahkan pensel awak dulu, tajam ya. Okay, lepas tu, bila awak masukkan pensel tu, pastikan bahagian tajam pensel awak dengan bahagian tajam jangka lukis tu mestilah pada aras yang sama. Nampak tak? Okay, jangan masukkan pensel awak terlalu bawah sangat ataupun masukkan pensel awak terlalu atas sangat. Dia pendek daripada bahagian tajam. Pastikan pensel yang bahagian tajam tu dengan awak punya bahagian tajam jangka lukis awak mesti nampak tak sama level. Okey, boleh ya? So, kita boleh mula membina tembereng garis dulu. Jom kita tengok yang tembereng garis dulu So, disuruh kita membina tembereng garis yang namanya RE, panjangnya adalah 6.5 cm. Kita dah tahu, okey, kita dah belajar tembereng garis itu apa. Okey, tembereng garis itu sebenarnya garis lurus yang mempunyai had panjang. Dia ada limitkan dia punya panjang. So, itu kita namakan sebagai tembereng garis. Kalau garisan biasa yang tak ada hadkan panjang, itu kita namakan sebagai garis lurus je. Okey, contoh. Okey. Untuk tembereng garis ni, first saya perlu buat satu garis lurus biasa dulu. Garis lurus ini perlu buat berapa panjang? Ikut suka hati awak lah pelajar. Okey, asalkan jangan pendek sangat, jangan pendek sampai macam ni. Panjanglah sikit. Okey, sebab nanti kita nak bahagikan bahagian ni kepada 6.5 cm. Okey, so lepas kita dah buat satu garis lurus biasa, ini kita namakan sebagai garis lurus. Dia tak ada hadkan berapa panjang dia. Dia tak ada hadkan apa bahagian dia. Okey, tapi kalau kita nak wujudkan tembereng garis, kita perlu hadkan bahagiannya. So, kita mula dengan tanda salah satu titik, iaitu R dengan E, mana-mana pun boleh. Awak tandakan R dulu lah, biasanya kita ikut yang depan. Kita tandakan R dulu. So, ini tempat persilangannya adalah R. Okey, so dari R sampai ke E itu 6.5 cm. Macam mana nak dapatkan E? Tak boleh pakai pembaris terus lukis macam ni ya. Okey, kalau tembereng garis kita perlu membina dengan jangka lukis. So, jangka lukis awak senang sahaja. Awak keluarkan pembaris awak. Okey, lepas tu bahagian tajam jangka lukis awak letak di kosong. Okey, dan awak tarik sampai jumpa 6.5 cm. Itulah sebab saya kata pensel awak perlu tajam. Okey, supaya nanti bacaan betul. Okey, so dah buka sebesar 6.5 cm. Saya letak bahagian tajam di tempat persilangan R dengan garis lurus tadi. Okey, lepas tu saya buat satu persilangan di sini. Lengkap saya di sini. Okey, so ini adalah E saya. Tempat ini adalah E saya, tempat persilangan ni. So, R sampai E saya 6.5 cm. Sekarang semak dengan guna pembaris. Awak cuba tengok. Betul tak 6.5 cm? Nampak? Cantik. Tepat. Okey, 6.5 cm. Inilah tembereng garis saya. Habis. Tembereng garis senang kan untuk nak lukis? Okey, boleh So, seterusnya kita tengok pembahagi dua sama serenjang bagi PQ. Nampak perkataan serenjang? Kita perlu kaitkan dengan 90 darjah. Okey, apa maksud pembahagi dua sama? Nanti saya akan terangkan. Okey, jom kita buat satu PQ dulu. PQ itu adalah nama untuk tembereng garis So, kita perlu buat satu garis. Dan kita wujudkan tembereng P dan Q. Cikgu, jarak antara P dengan Q nak berapa besar? Nak jarak apa besar ke nak kecil? Ikut suka hati awak. Okey, asalkan ada tembereng garis PQ. Okey, sudah ada, maksudnya PQ ni dia ada hadkan panjangnya sampai sini je. Okey, itu maksudnya tembereng garis. Okey, sekarang kita perlu buat satu garisan yang serenjang. Tadi kan nama di sini kan serenjang. Okey, pelajar. So, kalau serenjang di sini, kita perlu, sekejap light dia macam tak boleh nampak kan pelajar. Okey, serenjang itu maksudnya 90 darjah. Maksudnya nanti, kita akan buat satu garis lurus melalui tembereng garis PQ ini secara 90 darjah. Okey, dan dia dapat membahagi dua sama. Okey, maksudnya nanti garisan yang ini dia akan melalui tengah-tengah PQ ini. So, jarak di antara P dengan garisan tengah yang kita akan lukis di sini, dengan garisan tengah dengan Q ini, jarak mereka adalah sama. Maksudnya garisan serenjang yang saya lukis nanti dia akan bahagi PQ kepada dua secara adil. Okey, jom kita tengok sama-sama macam mana nak dapatkan garisan serenjang yang membahagi dua tu. Okey, first, letak jangka lukis awak di titik P. Okey, lepas tu tarik sampai dia hampir nak jumpa Q. Okey, kejap saya ke sini sikit.
Kita tarik sampai dia hampir nak jumpa kat Q. Okay, kenapa perlu tarik sampai hampir Q? Nanti saya akan terangkan ya. Nanti saya akan tunjuk contoh. Okay, lepas itu kita buat satu, kita buat satu lengkuk di atas. Kita buat satu lagi lengkuk di bawah. Dengan jarak yang sama, jangka lukis awak jangan pergi tukar dia punya saiz. Lepas tu kita letak di Q pula, kita bersilang dengan lengkuk yang tadi kita lukis. Kalau lengkuk yang tadi kita lukis tu pendek sangat, kalau tak dapat bersilang, awak boleh letak balik di P, lepas tu awak panjangkan. Okay? So sekarang saya dah wujud dua yang macam pangkah ini. Dua lengkuk yang macam pangkah ini. So sekarang, saya letak di tempat persilangan di sini, saya buat satu garis. Okay, ini 90 darjah. Kalau sesiapa yang ada jangka lukis, jangka sudut, awak boleh semak. Betul tak ni dia membahagi PQ kepada 90 darjah, kepada serenjang. Nampak tak 90 darjah cantik? So, ini maksudnya serenjang. Okay, ini maksudnya serenjang di sini. Membahagi dua sama. So, kita semak sekarang. Antara P hingga Q. Lebih kurang 1.8 cm. So, dari tengah ke Q pun sepatutnya lebih kurang 1.8 cm. Nampak? Belajar. Okay, so dia memang membahagi PQ kepada dua bahagian yang sama panjang di sini. Okay, so ini kita namakan sebagai pembahagi dua sama serenjang. Dua sama serenjang. Okay, boleh ya belajar? Senang Mari kita tengok yang ketiga. Garis serenjang kepada tembereng garis AB melalui titik C. Sekarang kita ada tembereng dan kita ada satu lagi titik. Okay, yang kita kena pastikan garis serenjang tu melalui titik C tu. Okay, so sekarang yang senang saya wujudkan saya wujudkan satu tembereng dulu, AB dulu. AB ini ikut suka hati awak nak berapa jaraknya. Okay. Lepas tu saya wujudkan satu titik C. Contohnya C ini saya buat di atas. Saya suka buat pangkah. Sebab pangkah ini senang untuk saya letak jangka lukis. Okay. Kalau saya buat titik macam ini, nanti awak letak jangka lukis tu mungkin dia takkan tepat. Mungkin awak berada letak titik di sini, jangka lukis awak mungkin letak di sini, mungkin letak di sini. Itulah sebab saya tak suka guna titik yang tebal macam ni. Okey, saya lukis di sebelah kiri sikit. So saya suka buat pangkah sebab senang saya nak letak jangka lukis. Okey, untuk yang soalan nak buat garis serenjang melalui AB ni, melalui titik sini, sangat senang. Awak letak di titik yang di luar tu. Okey, boleh ya? Kejap, titik ni macam tebal. Okey, saya letak di sini. Dan saya kena pastikan jangka lukis saya sampai ke AB dan saya boleh cross. Saya boleh bersilang dengan garis AB. Nampak tak? Kalau saya nak bersilang di sini, dia dah di luar A. Dah tak boleh. Saya kena tarik masukkan. Biar dia kat dalam AB. Biar dia boleh cross dengan AB ni. Okey. Nampak ya? So, saya ikut yang A lah. Okay. So, di sini saya nampak ada dua titik persilangan. Lepas tu, saya letak di titik persilangan tadi. Saya buat satu. Letak di titik persilangan tadi. Saya buat satu ni. So, sekarang, C ini dengan garis dengan titik persilangan ini saya buat ni. So ini 90 darjah. Ini dia tak ada sama panjang sebab ini dia bukan pembahagi dua sama, tapi dia garis serenjang sahaja. Kalau serenjang 90 darjah sahaja. So awak boleh guna jangka sudut untuk ukur. Betul tak 90 darjah pelajar? Nampak 90 darjah, cantik. Okey, mungkin yang ini kalau awak tak nampak tak jelas, saya buat lagi satu. Ini A, ini B, katakan C saya di kanan sikit pula. Okey, sama juga kalau ada melalui satu titik yang di luar sini, saya tak nak kat sini sangat. Sebab tadi dah tunjuk yang satu yang dekat dengan. Okey, so saya tunjuk dia lebih kat tengah-tengah. Tengok tadi ini dia lebih dekat dengan titik satu yang lagi A. Sekarang saya lebih kurang buat kat tengah-tengah sikit So saya letak di C. Saya tarik sampai dia jumpa B. Kalau di sini dia dah lebih daripada B, tak boleh. Kita kena masukkan. Okey, biar dia tak lebih daripada B. Okey. Lepas tu, buat lagi satu yang dekat dengan A, satu yang dekat dengan B. Nampak kan? Dua titik persilangan ni.
Lepas tu saya letak di dua titik persilangan ni dengan jarak yang sama tadi. Jangan awak pergi buka saiz dia. Dan satu lagi di sini. So, sekarang saya sambungkan. Ingat kita kena melalui titik persilangan So, ini dapat 90 darjah. Ini adalah garis serenjang saya kepada tembereng garis ini melalui titik C. Nampak 90 darjah pelajar? Okey. Bagaimana kalau saya ada satu tembereng garis? Tembereng garis tak semestinya kena melintang, dia boleh sengit. A, B. Bagaimana kalau C itu, titik C itu berada pada garisan AB ni, berada pada tembereng garis ini. Bagaimana saya nak buat? Senang sahaja. Macam tadi kita nak buat pembahagi dua sama serenjang ni kan. Kita perlu wujudkan P dengan Q dan dua tempat ni sama panjang kan. So sekarang kat C pun sama. Sebab nanti saya punya garis serenjang kena melalui C. So maksudnya sekarang saya kena wujudkan dua lagi titik yang di sebelah kiri dan kanan yang sama jarak. Nampak tak di sini? Nampak tak yang sebelum ni? P dengan garisan serenjang ini dan garisan serenjang ini dengan Q, jarak mereka sama, betul tak? Kalau katakan di sini 2 cm, sini pun 2 cm. Okey, so sekarang saya nak buat satu garis yang melalui titik C di sini kan, melalui titik C di sini kan. Okey, so kena pastikan ada dua titik di sebelah kiri kanan dia sama jarak. Okey, so senang sahaja. Saya buka dengan jarak sesuai, asalkan dalam AB ya. Okey, kalau saya buat yang ini, di sini di luar B. So tak boleh, saya kena rujuk B dulu. Okey, mesti dalam AB ya. So sekarang kanan saya buat satu, kiri saya buat satu. Okey, sudah dapat dua titik ini. Saya letak di salah satu titik ini. Dia nampak macam kurungan kan? So saya namakan sebagai kurungan lah. Okey, untuk garis serenjang melalui titik C yang berada pada tembereng garis, kita perlu buat dua kurungan di sebelah kiri kanan C. Dan kita letak di kurungan ini, tarik dekat dengan satu kurungan lagi. Ingatkan tadi, kita letak di P, kita tarik dekat dengan Q. Okey. So, ini dia. Letak di kurungan yang satu lagi. Kita bersilang. Kalau sesiapa yang tak dapat bersilang, nanti awak panjangkan balik. Kalau tak cukup tu, awak panjangkan balik. Okey. So, ini dia. Awak tengok yang ini tempat persilangan dengan tempat persilangan, awak sambung, nanti dia confirm akan lalu C. Kalau jalan kerja awak betul lah, nampak tak? Cikgu punya. Nampak? Di sini 90 darjah. Awak boleh semak dengan yang ini. Sorry. 90 darjah. Okey? So, boleh So, kenapa saya lupa nak terangkan yang pasal pembahagi dua sama serenjang ni. Kenapa saya perlu tarik dekat dengan satu lagi? Okey, kenapa saya tak boleh tarik kecil je? Okey? Kita tengok balik yang tadi, pembahagi dua sama serenjang tadi. Kenapa tadi saya perlu tarik sampai dia dekat dengan P? Okey, kenapa? Kenapa tak boleh pendek macam ni? Kalau saya cuba pendekkan macam ni ya. Lepas tu awak letak di P. Dapat tak mereka bersilang? Awak tengok. Dapat tak bersilang macam yang ini? Tak dapat bersilang yang macam ni kan? Itulah sebab kita perlu tarik dia dekat dengan salah satu lagi titik kat sini. So that kita boleh dapatkan yang dua yang bersilang macam ini. Kalau pendek sangat dia tak akan dapat bersilang. Nampak di sini ya? Tadi saya lupa nak terangkan, minta maaf. Okey, boleh ya pelajar? Okey, so untuk garis serenjang kepada tembereng garis tu, dah boleh lah tu. Kalau titik itu di luar, awak tarik je. So jarak di sini mereka akan sama. Jarak titik dengan tembereng dengan yang pangkah tu dia akan jarak sama. Okey, untuk yang titik yang berada pada tembereng garis tu, awak wujudkan dua kurungan di kiri kanan C tu yang sama jarak. Okey, lepas tu awak dapatlah buat yang macam ni. Lepas tu ulang step yang macam atas. Okey, boleh ya? So sekarang kita tengok yang terakhir. Garis selari dengan garis NP melalui titik R. So sekarang saya bagi awak satu garis NP. Ini M, ini P. Saya perlu buat lagi satu garis yang selari dengan NP melalui titik R. Maksudnya nanti saya nak buat dua garisan yang selari macam ini. Apa maksud garisan selari? Jarak antara dua garis itu sentiasa sama.
dua garisan ini bagaimana saya panjangkan pun, mereka tak akan bertemu selama-lamanya. Ini maksudnya garisan selari. Jarak mereka sentiasa sama. Okay, so bagaimana nak buat? Senang sahaja. First, kita letak jangka lukis di bahagian di R. Okay. Lepas tu kita boleh jumpa di M. Awak buka jangka lukis awak dengan saiz yang macam ini. Okay, yang dapat jumpa M. Okay. Lepas itu, awak letak di P, buat satu di sini. Sebab nanti satu titik tu dia akan sama jarak dengan R. Nampak tak? M dengan R sama jarak. Nanti garis ini dia pun akan sama jarak. Okay, kita akan buat yang dua sama jarak. Lepas tu, M sampai P punya jarak berapa? Awak tak payah ukur, awak tarik je sampai dia jumpa P. Lepas tu R dengan yang titik yang nanti yang satu lagi tu dia akan jumpa. Nampak di sini tak cukup panjang kan? Kalau tak cukup dia untuk bersilang, kita letak balik. Kita tarik balik. Lepas tu kita sambungkan balik. Nampak? Dah boleh sambung dah. Okay, so inilah saya punya garis selari. Okay, so bila awak ukur tu jarak di sini dengan jarak di sini dia akan sentiasa sama. Okay, contoh. Sini lebih kurang 2.2, 2.3 macam tu. Sini pun sama. 2.3 sorry. 2.7 minta maaf. So sini pun 2.7. Nampak? Okay, belajar ini maksudnya garisan selari. Saya bagi lagi satu contoh. Katakan ini M, ini P. Dan sekarang R saya di sini. Okay, kita perlu buat satu garis lagi yang selari dengan MP. Okay, nanti drawing cukup tak? Rasanya cukup kot. Okay. So, sama macam tadi. Jarak di antara R dengan P mesti sama. So, saya tarik sampai dia jumpa P. Okay, boleh So, nanti M dengan satu titik di sini dia akan sama jarak juga. Saya takut nanti tak cukup, saya buat panjang sikit. Okay, nanti jarak di sini dengan jarak di sini sama. Seterusnya, saya tarik jangka lukis saya dari M sampai ke P. Okay, dan inilah ada jarak yang sama dengan R dan titik persilangan ni. Okay, so sekarang saya sambungkan R dengan titik persilangan ini. So ini adalah garisan selari saya yang ini adalah garisan yang selari dengan MP. So saya ukur. Ini 3.3 cm ataupun 3.4 cm. Ini pun sama 3.4 cm. Okay. So ini adalah garisan selari. So saya dah tunjuk keempat-empat jenis. Okay, garisan yang tembaran garis, pembahagi dua sama serenjang, garis serenjang, lepas tu garisan yang selari. Okay, so saya harap dengan ini awak boleh lebih faham cara nak membina garis-garis semua ni. Okay, dan dengan itu awak boleh menjawab latih diri 8.1 F pada buku teks. Selamat menjawab.